Penduduk di kawasan pedalaman digesa menerokai produk berasaskan bambu dan halia yang berpotensi menjadi sumber ekonomi mereka. Tanaman tersebut banyak terdapat di kawasan pedalaman atas Sabah seperti Tambunan dan Keningau. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan menggesa penduduk di daerah terlibat meningkatkan ilmu pengetahuan dan menerokai peluang perniagaan yang boleh diceburi menerusi produk berasaskan bambu dan halia untuk meningkatkan pendapatan mereka. Ini kerana produk berasaskan bambu dan halia boleh dieksport sekiranya hasil pengeluaran bertambah dan dapat memenuhi pasaran luar. Ianya juga memang menyumbang kepada perniagaan dalam bentuk ekspor kita ini. Hanya kita perlu mendalami industri penanaman bambu dan halia ini. Tan Sri Pairin berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan seminar bambu dan halia peringkat daerah Tambunan 2015 di Tambunan. Lebih 300 penanam halia di daerah Tambunan menyertai seminar sehari itu yang diadakan sempena Festival Bambu dan Halia 2015. Balai Polis Karakit Pulau Banggi Kudat tersenarai antara 5 balai polis terbaik di seluruh negara dalam penilaian Balai League Table BLT yang dilaksanakan Polis Diraja Malaysia PDRM. Balai polis tersebut akan bersaing dengan 4 balai polis lain bagi mendapat pengiktirafan sebagai balai polis terbaik 2015. Balai Polis Karakit yang diwujudkan sejak tahun 1970 mempunyai 50 anggota dan mentadbir 35 buah pulau di sekitar Kudat. Pencapaian terbaik 2015 ialah Indeks Jenayah Sifar. Timbalan Komander Pasukan Polis Marin Bukit Aman, ACP Muhammad Rusli Mat Yunus berkata, setiap balai akan dinilai berdasarkan prestasi mengikut spesifikasi yang ditetapkan dalam BLT. Meliputi community policing, meliputi demerit aduan orang awam, perhubungan dengan orang awam, kolaborasi dengan agensi-agensi lain, termasuk juga inisiatif Balai Polis itu sendiri. SCP Muhammad Rusli ditemui RTM dalam lawatan BLT ke Balai Polis berkenaan di Pulau Banggi, Kudat. Pemilihan Balai Polis tersebut turut mendapat reaksi positif pelbagai pihak. Memang dari segi perhubungan dengan masyarakat, apa yang telah dijalankan oleh Ketua Polis Balai Karakit ini memang sungguh merangsangkan. Banyak aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan dan telah mendapat sokongan, dukungan daripada masyarakat setempat. Untuk mendapatkan setidak-tidaknya keyakinan kami kepada pihak polis, keyakinan penduduk masyarakat Pulau Banggi untuk menambahkan lagi keyakinan mereka mendapatkan setidaknya kalau dapat nombor 1 ataupun nombor 2. Keputusan BLT terbaik 2015 akan diumumkan awal bulan Disember ini. Khazanah alam yang sangat berharga, itu jolokan bagi kawasan konservasi Canyon Imbak ICCA yang terletak di Ulu Kinabatangan di tengah Sabah. Berkeluasan 30,000 hektar, ICCA merupakan tinggalan hutan tanah pamah rendah yang kaya dengan flora fauna dan biodiversiti yang tinggi. Wartawan Serina Olivia Chong dan juru kamera Tamrin Achmat merungkai khazanah hati Canyon Imbak. Terletak dalam lingkungan Heart of Sabah, Canyon Imbak menyimpan tumbuhan herba yang mampu mengubati pelbagai penyakit. Antara tumbuhan herba yang didapati di hutan ini ialah tongkat ali, mali-mali, sirih hutan, sale ganela, tebu gajah, pokok senduduk dan bawang hutan dan banyak lagi yang belum diterokai. Usaha dalam sistem pemeliharaan tumbuhan herba tersebut untuk dikomersialkan giat dijalankan. Ranger ICCA, Edward Alimin menyatakan, kira-kira 20 hingga 30% tumbuhan herba berjaya diterokai dan yakin lebih banyak tumbuhan herba lain dapat dikenal pasti. Kami masih lagi dalam proses untuk membuat satu penyelidikan berapa banyak spesies yang boleh dibuat ubat di Imbak Canyon. Penduduk kampung Imbak turut mendapat manfaat hasil tumbuhan herba ini. Antaranya, Tumas Sayang 59 tahun,
turut dikenali sebagai doktor kerana dapat membantu merawat penyakit ringan yang dialami penduduk kampung. Daun ini untuk kasih hilang panas, sakit kepala, begitu. Kalau pening-pening lah. Lepas tu baru kau kasih tampal begini. Macam inilah buat tampal. Di sini saya sudah buat satu nursery untuk penanaman herba-herba. Untuk pengenalan kepada semua pelawat-pelawat yang datang. Dan saya telah memberikan sedikit informasi lah. Maksud saya interpretation kepada mereka. Selain keaslian flora, Canyon Imbak juga didiami pelbagai spesies hidupan liar dan air terjun Imbak serta berperanan sebagai kawasan tadahan air. Menyedari kepentingan khazanah hutan ini, Yayasan Sabah dan Petronas pada 2009 menandatangani memorandum persefahaman bagi menjadikan Canyon Imbak sebagai pusat pembelajaran dalam pemulihan kepelbagaian bio serta tabung genetik dan penerokaan potensi farmaseutical serta bioteknologi. Setakat ini, Petronas melabur 83 juta ringgit untuk membangunkan pusat pembelajaran Canyon Imbak ICAC yang dijangka siap tahun depan. This is the richest so far that kita punya pengkaji-pengkaji punya penyelidikan, hasil penyelidikan. So that is something that we want to explore. We want to attract the researchers to come and study. Petronas turut menubuhkan Pusat Maklumat Ulu Kinabatangan dan Stesen Penyelidikan Tampoi. Pusat berkenaan menjadi hub penyelidikan alam sekitar dan biodiversity di Canyon Imbak. Baiklah saudara, sekian sumbangan berita dari Sabah petang ini. Kita teruskan bersama Nur Amalina di Melaka. Silakan.